Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Ustazah dan semua. Saya Nur Adlina Nabila binti Harifullah Khan dari kelas 2A, nombor bateri 2022659672, Ketua Kumpulan 2 yang bertajuk Penghayatan Rukun Negara, usaha-usaha terbaik pencapaian konsep falsafah sejahtera. Pertama sekali, pendahuluan. Rukun negara adalah satu susunan cara atau prinsip untuk hidup bermasyarakat. Ia mengandungi nilai nasional dan norma sosial yang merangkumi semua aspek kehidupan bernegara. Bukan itu sahaja, ia juga merupakan doktrin untuk mencapai perpaduan etnik bagi kesejahteraan dan keharmonian negara Malaysia. Populasi di negara Malaysia mempunyai sebanyak 32.73 juta penduduk yang berbilang agama dan bangsa. Malaysia mempunyai 14 buah negeri dan di dalam 14 buah negeri terdiri daripada pelbagai bangsa dan negara, terutamanya 2 buah negeri iaitu Sabah dan Sarawak yang mempunyai pelbagai kaum seperti Iban, Kadazan, Malanau, Bajau dan banyak lagi. Kaum-kaum ini dipanggil Bumi Putera. Selain itu, rukun negara dibuat untuk menyatupadukan perpaduan yang lebih erat di antara kaum dan agama. Rukun negara mempunyai 5 prinsip iaitu: pertama, kepercayaan kepada Tuhan; kedua, kesetiaan kepada raja dan negara; yang ketiga, keluhuran perlembagaan; yang keempat, kedaulatan undang-undang; dan yang terakhir iaitu kesopanan dan kesusilaan. Setiap prinsip rukun negara mempunyai isi yang tersirat untuk menyatupadukan masyarakat di Malaysia. Saya Nur Alafani akan menerangkan tentang penghayatan rukun negara. Menurut kajian yang dilaksanakan oleh Khadijah Johari dan Anas Suzastri Ahmad yang bertajuk Persepsi terhadap konsep rukun negara melalui pengajaran khusus pengajian Malaysia. Seterusnya, berdasarkan kajian yang membuktikan bahawa belia Melayu lebih dapat menafsirkan malah mempelajari rukun negara apabila dibandingkan dengan bangsa lain. Selain itu, tahap pemahaman belia adalah tinggi didapati secara umumnya, tetapi masih di taraf pertengahan sahaja bagi taraf penghayatan terhadap rukun negara dalam golongan generasi muda. Antara usaha yang boleh dijalankan bagi mencapai konsep falsafah sejahtera dalam penghayatan rukun negara adalah: yang pertama, warga sekolah perlu mengambil inisiatif bagi menerapkan penghayatan rukun negara dalam kalangan pelajar. Jika kita lihat anak muda pada era yang membangun ini, lebih banyak meluangkan masa mereka di sekolah berbanding di rumah. Maka, para pendidik adalah karakter utama dalam memainkan peranan untuk mendidik serta memupuk sikap patriotisme di samping dapat menerapkan penghayatan rukun negara dalam setiap kehidupan anak muda kini. Antara usaha yang boleh dijalankan di sekolah ialah dengan menubuhkan kelab rukun negara. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan ialah dengan mengadakan ceramah ataupun kempen bagi menerangkan prinsip rukun negara, mengadakan pertandingan permainan tradisional, kempen kibar jalur gemilang pada hari kemerdekaan dan beberapa aktiviti lain lagi. Hal ini kerana anak muda lebih cenderung terpengaruh dengan umur rakan sebaya mereka. Dengan cara ini, mereka dapat memahami lebih mendalam dan lebih terbuka untuk bertukar pendapat dengan rakan sebaya mereka mengenai prinsip rukun negara itu sendiri. Saya serahkan kepada Nabila untuk poin yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Nabila Hazira binti Hamdani dari kelas RBA 2432A. Saya akan menerangkan isi yang kedua, usaha-usaha mencapai konsep falsafah sejahtera, iaitu media elektronik berperanan dalam membantu menubuhkan rasa perpaduan di kalangan orang Malaysia. Jadi, bagaimanakah cara media dapat dimanfaatkan dalam memupuk semangat perpaduan di Malaysia? Mengikut Kamus Dewan Bahasa 2005, media elektronik adalah alat atau saluran komunikasi yang berupaya atau menggunakan media elektronik moden. Memang tidak dapat dinafikan bahawa media elektronik memainkan peranan penting dalam memasyarakatkan masyarakat pada masa kini. Contohnya televisyen, internet, jurnalistik, radio dan telefon pintar. Media elektronik adalah bahagian penting dalam kehidupan kita, sama ada kita berada di rumah, di sekolah atau di tempat kerja. Mereka boleh menjadi tambahan yang berguna kepada masyarakat manusia yang sempurna. Pada era ini, media elektronik dikatakan amat penting kerana ia cepat dan mudah menyampaikan maklumat kepada masyarakat.
Penggunaan media elektronik yang memberi faedah seperti memberi maklumat atau hiburan boleh memberi kesan positif kepada sesebuah masyarakat, iaitu pada masa kini kehidupan wanita bukan hanya tinggal di rumah dan menjadi suri rumah, mereka juga membantu suaminya untuk mendapatkan pendapatan. Akan tetapi, media elektronik juga membolehkan individu melakukan perkara buruk yang akan merosakkan mereka. Misalnya, penyalahgunaan televisyen boleh memberi kesan negatif kepada generasi muda kerana ia boleh mengalihkan perhatian mereka daripada realiti, kehidupan sebenar dan menjadi hamba kepada televisyen. Kesimpulannya, usaha-usaha ini mempunyai kait rapat dalam kedaulatan undang-undang yang disenarai nombor keempat dalam prinsip rukun negara kita. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh undang-undang kepada keseluruhan masyarakat, terutamanya para pemerintah pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah. Jadi seharusnya masyarakat kita perlu mengikut undang-undang yang berkait pada media massa supaya tidak diguna pakai untuk generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Nabila. Assalamualaikum. Nama saya Nur Fatin Sorfina binti Azri. Saya akan menerangkan usaha yang ketiga. Malaysia merupakan sebuah negara majmuk yang mempunyai berbagai jenis kaum dan etnik. Malaysia terdiri daripada 3 komuniti etnik yang utama iaitu Melayu, Cina dan India. Etnik yang berbeza mengamalkan ajaran agama yang berbeza. Agama merupakan sebuah institusi sosial yang menyumbangkan kepada pembentukan struktur masyarakat. Juga merujuk kepada kepercayaan kepada Tuhan. Berdasarkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan, seseorang yang patuh dan taat setia kepada ajaran agamanya mempunyai budi pekerti yang mulia serta sifat-sifat terpuji seperti keteguhan iman dan bersikap tolong-menolong pada orang yang susah tanpa mengira kaum. Kesejahteraan negara ini diwujudkan atas kepercayaan kukuh kepada Tuhan. Melalui kepercayaan ini, Malaysia dapat menjadi negara yang berdaulat. Tindakan membeza-bezakan agama sesebuah individu amatlah dilarang. Setiap agama menegaskan dan tidak mengajar penganutnya untuk menghina atau mencaci agama lain. Oleh hal yang demikian, setiap masyarakat perlu memahami dan menghayati prinsip ini. Mereka perlu mengambil tahu dan mengubah dan menambah ilmu pengetahuan tentang agama dan masa lain agar tidak berlaku salah faham dan sebagainya. Ketiadaan agama boleh merosakkan kepribadian seseorang dan juga merosakkan bangsa dan negara. Pegangan agama yang kukuh akan dapat menahan seseorang itu daripada melakukan perkara yang boleh menghancurkan kesejahteraan diri. Masyarakat yang saling hormat menghormati antara satu sama lain dapat menyumbang kepada pembentukan negara yang harmoni dan juga sejahtera. Akhir sekali, kefahaman beragama boleh memisahkan atau membina hubungan sesama penganut dalam sesuatu agama. Kesemua agama berpotensi untuk membina keharmonian, kestabilan dan juga kemajuan hidup masyarakat. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan kumpulan saya yang seterusnya iaitu Adina. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Adina binti Anwar. Saya dari kelas RBA 242E. Seterusnya, saya akan menerangkan isi yang keempat iaitu tanggungjawab diri sendiri untuk mengaplikasi rukun negara dalam kehidupan seharian. Isi yang pertama ialah pembangunan negara bergantung kepada sikap individu. Dalam mengekalkan keharmonian dan keamanan negara, semangat cinta akan negara mampu menjadi penyumbang perpaduan antara masyarakat tempatan. Selain itu, menghormati setiap simbolik seperti lagu negaraku dan jalur gemilang. Keadaan ini untuk menghargai jasa pengorbanan nenek moyang kita dan menjadi rakyat Malaysia mempunyai rasa sayang dan cinta kepada negaranya. Seterusnya, jika ada perasaan keterikatan kuat dan kecintaan abadi kepada negara dalam konsep tanah air. Dengan ini, kita bukan sahaja berkongsi destinasi yang bersama tetapi juga kesejahteraan semua rakyat tanpa mengira keturunan untuk mempertahankan negara ini. Apabila kita menyelami tujuan asas rukun negara diperkenalkan, ia menjurus kepada mengekalkan keutuhan perwatakan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum. Selain itu, mengamalkan sifat baik seperti menjaga bahasa ketika berkomunikasi sebagai seorang manusia yang hidup di dalam pelbagai budaya. Sikap ini haruslah diterapkan supaya dapat mengelakkan diri daripada banyaknya hal sensitiviti kaum dan budaya. Seharusnya kita mempercayai bahawa prinsip yang terkandung dalam rukun tersebut adalah intipati dan memperkasakan keharmonian serta perpaduan kaum bagi memastikan kejayaan dan kestabilan negara. Isi yang ketiga ialah taat kepada raja iaitu pemerintah tertinggi. Islam mengajar mentaati pemerintah pada setiap perkara yang makruf. Ini kerana arahan pemerintah selagi mana ia menyeru kepada kebaikan dan kemaslahatan rakyat secara umum hendaklah didengar dan ditaati. Selain itu, mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan.
menegaskan bahawa sistem raja berperlembagaan yang diamalkan sejak merdeka adalah lambang kepada perpaduan rakyat berbilang kaum di negara ini. Seluruh rakyat tanpa mengira bangsa, umur dan latar pendidikan perlu memahami kewujudan institusi raja di negara ini, khususnya peranan institusi itu dalam mengemudi Islam untuk terus terpelihara kedudukan serta fungsinya. Yang terakhir, kita juga pasti menginginkan negara ini berkembang pesat dalam keadaan seluruh rakyat hidup bahagia dan harmoni. Maka sepatutnya kita bersama-sama memelihara keamanan dan kesatuan yang telah terbina dan meninggalkan sebarang usaha negatif yang berhasrat merosakkan keharmonian ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Adina. Saya Nur Alafnani akan menjelaskan tentang beberapa usaha pencapaian konsep falsafah sejahtera. Sistem pendidikan dapat mengukuhkan prinsip rukun negara. Pada 3 April 2009, bekas Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib, yang telah memperkenalkan konsep Satu Malaysia bagi membaik pulih hubungan kaum. Sifat menerima antara satu sama lain antara bangsa boleh mendorong ke arah perpaduan utuh harus diamalkan bagi memperoleh kemajuan negara. Maka, pembangunan negara boleh dipermudahkan urusan dan berjalan lancar apabila perpaduan diperolehi. Seterusnya, sekolah wawasan iaitu lokasi efektif untuk membuat permulaan proses integrasi kaum. Hal ini demikian, peluang dan ruang dapat disediakan buat pelajar berbilang bangsa berinteraksi dengan serta-merta. Para pelajar boleh mengenali dan menghargai antara satu sama lain dengan lebih mudah. Mereka turut akan melahirkan sifat hormat menghormati dan bertoleransi terhadap adat dan budaya bangsa lain. Pelajar-pelajar juga akan dipelihara dengan sikap keterbukaan atau toleransi serta hormat pada agama dan budaya yang berlainan. Program latihan khidmat negara PLKN yang pernah ditubuhkan juga boleh membentuk keharmonian negara dan rakyat serta membina perpaduan nasional. Aktiviti ini turut memberi perhatian dalam perkembangan modal insan. Hal ini kerana golongan generasi muda yang telah terlibat dalam program tersebut terdedah kepada gaya hidup rakyat majmuk di Malaysia. Akhir kata, sistem pendidikan memberi sumbangan yang bermakna dalam mencapai konsep falsafah sejahtera yang baik di Malaysia. Sesungguhnya, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM perlu lebih meneliti sistem pendidikan untuk lebih sering mendalami konsep falsafah sejahtera dan rukun negara di sekolah. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, kewujudan rukun negara sememangnya telah terbukti keberkesannya dalam menangani kesejahteraan dan perpaduan di antara rakyat berbilang kaum di Malaysia. Tujuan rukun negara yang asalnya diwujudkan untuk menggelakkan tragedi rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang telah banyak merenggut nyawa dan harta benda daripada berulang lagi, sedikit sebanyak telah menunjukkan keberkesanannya. Insiden yang merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia adalah berpunca daripada keresahan rakyat apabila Tuan Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia yang pertama hanya bertumpu pada evolusi material dan pasaran bebas tanpa campur tangan kuasa kerajaan yang telah mencetuskan jurang yang besar antara golongan miskin dan kaya. Selain itu, untuk mewujudkan kesedaran terhadap penghayatan rukun negara, perkara utama yang harus dititik beratkan adalah menerapkan pendidikan terhadap rukun negara dalam kurikulum sekolah dari peringkat tadika, sekolah rendah, sekolah menengah dan sehinggalah ke universiti diri. Dengan ini, penerapan pendidikan rukun negara dalam kurikulum sekolah adalah satu pilihan yang bijak kerana perkara seperti ini perlulah dimulakan daripada kecil. Lagi bak kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Akhir sekali, penghayatan rukun negara dalam kalangan rakyat amatlah penting kerana dapat memberi impak yang baik untuk mengeratkan hubungan antara kaum tanpa mengira warna kulit, agama, kedudukan dan juga bangsa.
Ini dapat mencetus semangat patriotisme dalam kalangan rakyat sejagat.